Yo, what's up? You on spec, guys. Yo, what's up guys? P Andre is back. Assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang memang awesome guys. Yes, we are back dengan kita punya video-video yang menarik. Okay guys, semalam aku ada upload satu video yang mengisahkan tentang keluarga Kak G, di mana anak-anak dia terpalit dengan isu rasukan, diganggu oleh makhluk yang menyeramkan lah. Maknanya katanya budak-budak tu disihir, dan alih-alih kita dapat tahu rupanya ada cerita lagi di sebalik tu. Dan mungkin ramai juga yang dah tahu cerita ni, dan ada juga yang masih confused lagi cerita tentang Kak G dan permasalahan keluarga yang berlaku di antara diorang kan. Aku sebenarnya, honestly, aku terus terang aku cakap, aku agak simpati apa yang terjadi pada Kak G dan keluarga dia lah, dan termasuk adik-beradik dia. Pasal masalah diorang ni makin lama makin menjadi semakin besar dan semakin tak best lah guys. Dan yang paling aku simpati adalah anak-anak Kak G, sebab diorang memang mangsa keadaan yang tak bersalah, alih-alih mereka yang mendapat benda yang tak best lah, yang kena rasuk tu diorang, bukan orang lain. So kalau ikut dia punya kronologi dia ni berlaku, aku rasa sebenarnya berlaku salah faham je antara diorang, tapi disebabkan mungkin mereka tak berkomunikasi sama each other, sampailah isu ni menjadi isu yang besar. So dekat sini aku ada beberapa video yang mungkin kita boleh tengok dan ambil sebagai satu iktibar guys. Okey, apa-apa pun sebelum aku nak ulas lagi dengan lebih lanjutnya, kita tengok dulu video daripada adik Kak G yang terkilan dengan apa yang telah terjadi. Tengok dulu guys. Semua orang tahu secara terperinci. Okey, tentang masalah saya dengan si Pule tu, saya dan suami telah difitnah. Difitnah telah menyihir anaknya dengan menghantar benda-benda yang tidak baik, menyebabkan anaknya kerasukan. Okey. Jadi sebelum semua ni berlaku, pada hari kejadian yang boleh menyebabkan saya tahu, saya mendapat khabar daripada keluarga saya sendiri, budak yang dirasuk tu telah menyebut nama suami saya, iaitu Yudik, dengan jelas melalui video rekod. Sampai saya dalam hati saya, ya Allah, jahatnya mu sanggup buat gini kat aku. Jahatnya mu sanggup buat gini kat aku. Gapo salah aku. Dan aku saya royak. Lepas tu saya royak dia. Gapo mu benci kat aku, bapa mu tak royak. Baik mu tak apa aku ataupun mu bunuh aku sedih. Mu tahu tak betapa sakit hati aku lah ni. Saya tanya dia. Saya tanya dia sampai saya kata gaduh. Mu tak layak jadi kakak aku, saya dia. Mu tak layak jadi kakak aku. Tapi tahu tak dia balas mesej saya. Dia kata dia tak buat semua ni untuk saya. Jadi saya royak dia, ya mu tak buat kat aku, tetapi mu telah buat kepada suami aku. Bapa mu tergamuk buat gini kat aku, saya tanya dia. Satu rumah saya mengharap sampai saya pengsan 2 kali. Sebab saya tak boleh nak terima kenyataan ini berlaku akibat daripada adik-beradik saya sendiri. Kalau orang lain senang untuk saya hadapi, tetapi bila melibatkan adik-beradik, segala benda saya nak kena fikir. Daripada awal sampailah akhir, semua saya nak kena fikir. Terima kasih belakang kepada Hok Mano yang telah nasihat. Waktu saya akan pertimbangkan dengan suami saya, berkenaan dengan maaf, saya sentiasa memaafkan. Walau seteruk mana orang buat saya sekalipun, saya sentiasa memaafkan. Dan sampai saat ni pun saya benci kau perangai, tetapi jauh di sudut hati saya ni saya sayang. Nah, itu dia video daripada adik Kak G yang kalau kita tengok, kita boleh nampak rasa kekesalan yang sangat dalam di dalam hati dia guys. Dan aku juga dapat merasakan betapa sedihnya dia
berhadapan dengan isu ni, dan aku faham masalah perbalahan antara adik-beradik sebenarnya tak syok guys. Memang kalau boleh kita tak nak, dan sebaiknya cepat-cepatlah berbaik kan, itu yang terbaik. Tapi bila jadi macam ni, dia sepatutnya mereka patut saling bersemuka, dan kalau siapa yang bersalah tu mohon maaf cepat-cepat. Itu yang sebaiknya. Tapi sebab dah jadi isu yang lebih besar macam ni, dah semua orang dah tahu. So ini satu benda yang aku rasa sangat memeningkan kepala guys. Dan seperti yang korang tahu, semalam juga kita tengok juga video di mana ada seorang ustaz ni yang Kak Ji kenal ni. Ustaz ni dikatakan kantoi. Tak tahulah nak cakap dia yang menyihir ke apa ke, tapi ritual yang dilakukan dia dengan gambar dan dicucuk-cucuk dengan jarum tu sesuatu benda yang sangat mencurigakan. Dan itu terjadi dan mereka sempat rekod, dan siapa tak tengok, korang boleh tengok balik video aku semalam di mana Tok Singa dan sahabat-sahabat dia dapat kantoikan ustaz ni lah. Dan aku tak tahu berlaku perselisihan faham antara diorang ke sampai jadi macam mana, aku tak tahu sebab aku tak tengok sangat dia punya full version guys. Cumanya kat sini dia dah jadi macam plot twist tau guys, sebab kita tengok ustaz ni mula-mula nampak macam begitu bersungguh nak membantu, rupanya ada sesuatu yang tak disangka. So aku tak tahu adakah ini muslihat daripada ustaz tu sendiri ataupun ada komplot di antara mereka. So kita tak tahu guys, sebabnya sekarang ni masing-masing deny apa yang mereka lakukan. Sebab kalau menurut video yang kita tengok tu, ustaz tu dikatakan dia memang kantoi lah, dan bila ditekan-tekan dia mengaku, dan dia mengaku dia buat benda tu bersama Kak Ji. Tapi Kak Ji pun mengeluarkan video penafian yang dia terlibat bersama ustaz tu. Dan kita tengok dulu video singkat daripada Kak Ji ni guys. Sebab benda ni memang sebelum pada ni pun orang lain pun bomo pun Kak Ji kita yang mana-mana pun dia mau royak gini-gini hok masuk dari tubuh anak Kak Ji. Pernah satu hari tu dapat Yudik sendiri. Jadi Kak Ji tak cara, Kak Ji tak melenting hok masa tu. Kak Ji relax, Kak Ji tenang. Tapi apabila dah anak Kak Ji macam separuh sedar semua kapo duk royak, jadi dalam rawat tek ustaz tu tanya Kak Ji, siapa nama ni? Jadi Kak Ji pun minta lah, Kak Ji pun berilah gambar. Beri gambar. Jadi dia kata untuk nak scan sahaja. Jadi tak apalah. Cuma Kak Ji tak tahu dia prank. Kak Ji atas dia WhatsApp tu gambar wak mana tu anak Kak Ji dengan natu Kak Ji tak khabar duk sebut nama orang ni. Jadi Kak Ji pun ambil lah gambar sebab dia nak scan. Sebab dia tak sewi Kak Ji ni rasa duk tuduh orang. Jadi kita lah ni bukan kita tuduh. Apabila dah tubik daripada mulut anak-anak Kak Ji, natu Kak Ji, jadi Kak kita pun macam lama dah benda ni duk main tubik perubak yang orang ni tubik nama yang sama. Jadi kita ni Allahuakbar lah. Kita tak ada kata gapo. Cuma Kak Ji kata, ustaz tu kata tak apa. Awak mari gambar saya. Benda ni Kak Ji selalu dia. Dia kata dak tu urusan dia. Jadi dia kata tu urusan dia. Apabila urusan dia Kak Ji pun tak boleh nak tanya banyak. Sebab apa? Apabila kita soal perawat kita banyak, jadi macam dia kata, macam kita ni tak percaya kau orang mari nak merawat anak kita sejauh tu. Jadi Kak Ji pun hanya dia ke diri. Tak apalah kalau ustaz kata gitu. Jadi Kak Ji ataklah gambar. Gambar penuh balas Kak Ji dia kacau ye ada sisi pehel, ada masalah tapuk. Jadi kita royak betul. Dia orang ni memang sisi pehel Kak Ji. Orang ni memang sisi pehel Kak Ji. Muka kita puasa duduk kacau ye lama. Jadi banyak cerita. Orang kata biarlah orang nak buruk ke Kak Ji tu tak ada masalah lah. Hanya Allah je yang tahu, tak ada muka bagi boleh selindung telunjuk Kak. Orang kata jadi tak ada masalah Kak Ji waktu. Kak Ji tak kisah netizen nak kecil Kak Ji tanggunglah esok. Tapi tak ada masalah. Kalau tak tahu cerita jangan cakap. Jadi benda ni tak ada apabila Kak Ji ni timbul ni Kak Ji tak simpan je sebab lo ni awak tengok sendiri dari live Kak Ji betul pagi tadi anak Kak Ji dikejar ke hospital. Apabila sekala ustaz tu awak tolong pulihkan anak Kak Ji tiap-tiap hari dalam masa ni hari. Awak betul salah dia tu, cara dia tu memang salah lah. Awak dia pergi pering gambar orang tu memang salah lah. Tapi Kak Ji nak royak jasa dia, Kak Ji tak akan lupa. Sebab apa? Dia tolong anak Kak Ji saat pukul apabila maghrib anak Kak Ji dirasuk. Kalau kata anak Kak Ji ni orang kata gila. Tapi apa menatu Kak Ji kena yang sama?
Jadi benda ni orang kata benda yang sama. Apabila masuk lihat anak kaji, apabila masuk dalam tubuh anak kaji, sebut nama sekian. Apabila masuk dalam tubuh anak kaji, sebut nama sekian. Jadi apabila kita fikir, mungkinlah orang kata anak kaji ni berlakon. Tapi apa yang menantu kaji boleh sebut benda-benda gitu juga? Tanpa sedar, kaji tak update. Siapa pisah anak kaji pesan, Ustaz royak, kaji tak sewi orang selama waklai. Jadi dia pun tak tahulah dia cuma dia ayat kaji kena bicara macam mana. Saya rasa dia nak buat live. Kaji kata apa nak Allah ke kaji pesan dah ke ustaz suruh pesan ke. Kaji tak silah kecuali kaji buat live sendiri. Kalau betul nak tolong dengan ikhlas, kaji nak buat live sendiri, tak suruh buat live. Apabila ada kaji siapa di rumah, kaji dibawa oleh ustaz tu pergi rumah hotel selama anak kaji dengan anak kaji babak. Tak sedar sedekah demo rawak demo tahu. Bagi ni kuat kodok gapo. Tapi demo kena tanya Kak Ji. Tu kerja orang mari nak bantu Kak Ji, bukan kerja Kak Ji. Cuma dia tanya siapa dia, nama demo ni sebut. Nama demo ni sebut. Apabila dia tanya Kak Ji kata. Okay guys, sekarang kita dah tengok video daripada Kak Ji. Korang kalau nak tengok video-video macam ni, korang pergi ke TikTok. Memang banyak gila guys, bersepah gila video-video tu kat sana. Dan dia kita nampak kat situ dia menafikan yang dia bersama-sama ustaz tu untuk buat benda-benda sihir macam ni. So sekarang ni dia dah berjadi, semua orang dah bercanggah dengan each other tau. Tok Singa pun dia dah jadi macam, aku agak pening juga dalam isu ni sebab kita tak tahu siapa yang buat benda ni sekarang ni, tapi dia dah jadi pening, dah jadi berbelit-belit dah sekarang guys. Dan kalau yang kita tahu ustaz tu memang dia dah tekan toy yang memang gambar-gambar tu dia jumpa di dalam beg yang dikatakan dia punyalah bersama dia punya anak buah dia macam tu lah kan. Tapi sebab dah kantoi barang tu dan dia pun mengaku dan dia tak, bukan macam mana nak cakap dia memang kalau menurut kata Tok Singa, apabila dia tekan ustaz ni bagi tahu yang memang dia buat bersama Kak Ji. Maknanya Kak Ji ada time dia buat tu. Tapi Kak Ji pula kalau kau tengok video tadi, dia menafikan, dia hanya memberi gambar dan dia tak sangka pula yang ustaz ni print gambar tu. So kalau dia tak sangka, maknanya dia tak tahu ustaz ni print. Kalau dia tak tahu macam mana dia boleh bersama-sama untuk buat ritual yang cocok-cocok tu kan, guna jarum tu kan. And so siapa yang betul sekarang ni? And then cuba kau tengok balik video yang ini aku nak share dengan kau. Ini daripada Tok Singa pula, dia memperkatakan apa yang ustaz tu telah bagi tahu dan ini apa yang dia cakap. Betul-betul ikhlas. Kalau betul-betul Kak Ji cakap, Kak Ji tak tahu gapo lah ustaz tu yang minta. Dia buat status pasal ustaz pasal gambar. Dah dengar ni. Kak Ji tak tahu gapo lah ustaz tu yang mari nak berubat cara dia, Kak Ji tak tahulah dia nak cucuk jarum. Ustaz tu kata dalam live malam tu, kita dah panggil dah Kak Ji turun sama, tapi Kak Ji tak angkat telefon dan Kak Ji tak turun. Untuk kita terangkan. Salah kita juga. Kita tak mau bawa dua-dua pihak. Salah kita juga. Kita dah panggil dah. Dia tak mau datang. Yang datang ustaz ni. Ustaz ni kata saya cucuk gambar ni depan Kak Ji. Lepas tu Kak Ji pula buat keluar statement, saya tak tahu gapo. Saya hantar gambar melalui WhatsApp ustaz tu yang pergi buat print. Ustaz tu kata jangan campur hasil. Mana satu betul drama ni? Drama gapo ni? Ni gambar Hindu ke gambar apa ni? Dek Tambi. Boda. Aku dah geram. Ni cerita ni semua pelik ni. Gembo lah. Benda ni jadi boleh lah. Okay guys, kalau kau tengok video daripada Tok Singa pula, dia pula memberitahu yang memang ustaz ni, dia bagi tahu kepada Tok Singa dan sahabat-sahabat dia tu yang memang dia buat benda tu bersama dengan Kak Ji. Maknanya Kak Ji ada waktu tu, tapi Kak Ji menafikan. Dan sekarang tu aku cakap, kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang betul-betul buat, siapa yang subahat guys. Jadi sebab benda ni dia dah jadi agak complicated dah, dan kita tak dapat nak pastikan adakah sihir ni betul-betul orang dia orang yang buat atau siapa punya pun kita tak tahu guys. Dan cumanya yang menjadi isu ni adalah macam mana boleh jadi perbalahan antara adik-beradik ni lebih teruk. Apabila dikatakan ustaz ni cuba mengubat anak-anak Kak Ji di waktu tengah rasuk tu, anak-anak Kak Ji ni ada menyebut salah seorang ipar Kak Ji. Jadi kat situlah diorang bersangka, oh mungkin adik-beradik dia dan ipar dia yang menyihir. Jadi kat sini bahaya guys. Sebab aku cakap, kenapa aku cakap bahaya? Sebab
jin dan iblis ni, dia ni bersifat sentiasa menipu tau. Jadi kadang-kadang apa yang dia cakap pun belum tentu betul sebab dia nak memperandakan keluarga tu. So itu bahayanya guys. Sebabnya kita memang tak boleh percaya benda tu apa yang dia cakap 100%. Mungkin betul, tapi kemungkinan juga adalah tipu daya daripada makhluk tu sendiri guys. Dan bila diselidik, rupanya ustaz ni sebenarnya dah duduk hampir 10 hari di rumah diorang tu. Tu aku rasa macam sekejap, macam mana ustaz ni boleh duduk sampai 10 hari kat rumah tu. Dan bila dikorek lagi, ada salah seorang daripada diorang mengaku yang ustaz ni dah ambil pun duit 2,000 dan budak ni cakap, kau tengoklah video ni. Ingatnya ke ustaz tu Dok Dia ada buka, bermakna budak ni baru khabar. Dia mari sini, dia tak ada duit. So waktu dia ambil duit orang 2,000 ya. Mana? Dah main sini mata. Mana dah? Dia mau royak lelah ni. Lagu mana? Dia mau royak lelah ni, royak derah. Lagu mana dia mau pun terlibat agak dengan dia ni dah. Jadi tak apa. Dia mau akui, jadi dia mau royak. Kok lagu mana ni? Benda ni. Kita rasa kita jadi tak khabar, kita nak ikut ngomong apa dia royak. Dia buat go tu, kita pergi buat go tu. Sebab kita rasa baca biasa dengan dia. Jadi berapa ribu ke? Dia ambil duit dia mau berapa? 2,000. 2,000 dia ambil. Akaun kita tak boleh waktu ambil 2,000 ketul. Kita boleh waktu ambil 1,000. Kalau cash waktu transfer tu bolehlah banyak. Boleh banyak. Ada sedar tak masa dia minta? Ada sedar masa dia. Dah sedar. 2,000 ya? Allah. Hari sehari lepas tu esok cash pula. 2,000 ya. Apalah tuan-tuan, insya-Allah kita dah panggil polis. Okey. Tak tidur lagi. Tak ada lagi. Kes gapo ni? Ni kes gapo tu? Kes ustaz yang menyihir. Ustaz polis yang menyihir orang lah. Jadi inilah. Mana ada abang kita berita? Kita tunggu polis hari ya. Ambil gambar yang disihir tu. Ambil gambar. Dagu bola. Mari pemudaka. Wayak kau tak tengok siapa bakal ujar lagi ni. Sianya dah. Jadi adik ni kena 2,000 ya. Dan disuruh. Disuruh ke apa? Beli jagung. Beli jagung pergi banyak kedai runcit. Lepas tu cuci gambar. Cuci gambar. Cuci gambar. Okey, ni gambar. Gambar yang disihir, dicucuk ni dengan jarum-jarum. Dicucuk jarum-jarum ni semua. Ini adalah tuan dia. Ni. Abang rasa macam mana jadi ke ni, Pertama saya kecewa. Sebab benda ni berlaku dalam keluarga saya sendiri. Allah. Lebih-lebih lagi keluarga sebelah isteri saya. Tak apalah. Saya syukur pada Allah Ta'ala kerana mereka tunjuk sifat sebenar mereka. Sebelum ni saya tidak membuat apa-apa pun penilaian negatif terhadap mereka. Tapi insya-Allah lah. InsyaAllah kesalahan yang mereka buat pada saya tu saya ampunkan. Kita sabar. So guys, sekarang dia dah jadi macam lagi pelik tau dan aneh dengan siapa ustaz ni. Adakah dia betul-betul pengamal perubatan atau dia orang yang cuba mengambil kesempatan? Itu kita tak tahu guys. Sebabnya sekarang aku rasa ustaz ni pun dia orang dah serahkan pada pihak berkuasa, pihak polis. Dan semalam pun korang ada tengok video di mana dia ambil beg dia keluar dari rumah dia. Mungkin dia masuk dalam kereta polis lah, aku rasa lah. Cumanya ada sesuatu yang aku rasa ini aku tak berapa setuju. Dan kenapa aku cakap aku tak setuju, korang tengok dulu video ni. Ni. Ni dia. Ni dia. Mu duduk sini 10 hari lah. Aku suruh balik, mu tak balik. Mu tebar duit dia. Aku katok nate ni. Nak kata mana kenapa limu? Dia kena pergi buat report. Dia mau buat report. Tapi kalau boleh orang guide dia seorang. Sampai sana.
Okey, ini yang ustaz yang badan besar tu lah yang diorang sedang memperkatakan dia dah tak pakai kopiah dia dah guys. Cuma yang kenapa aku cakap aku tak setuju, kalau kau tengok bahagian mata dia ada lebam guys. Dan ini aku sangat-sangat tak setuju kenapa dia boleh ada lebam di mata. Sebab waktu kita tengok video dia bersama Tok Singa tu, dia muka dia okey je. Adakah sesiapa yang memukul dia? Tapi dia kalau dah melibatkan pukul atau bersifat fizikal, itu pada aku tak betul lah, salah lah. Walaupun orang tu buat salah, kita di negara Malaysia kita ada undang-undang, kita ada law. Kalau orang tu buat salah, buat report, hantarkan dia polis. Itu dah cukup memadai. Jangan sampai perlu melibatkan pukul-memukul lah, sebab nanti dia akan jadi kes lain pula guys. So itu pendapat aku lah yang tak seberapa ni. Cumanya aku terus terang aku cakap, aku simpati gila dengan keluarga Kak Haji, especially anak-anak dia, sebabnya aku memahami kekalutan dan kekusutan yang berlaku di antara dia dan adik-beradik dia, sampai aku yakin lah dia memang tak boleh tidur malam lah guys memikirkan benda ni. Dan sebagai manusia aku pun ada perasaan sedih. Bukan apa sebab aku sedih, aku dapat rasa macam mana perasaan dia orang bergaduh, rasa tak senang hati, rasa macam semua ni bermula daripada sifat amarah guys. Sebab tu sifat amarah ni sangat bahaya dalam diri manusia. Kalau kita tak pandai jaga, amarah sikit mungkin tak ada masalah lah, sebab kita manusia biasa, kita bukan wali. Setiap manusia pasti akan ada rasa marah, tapi bila amarah ni lama-lama jadi besar, api dia semakin besar, itu yang bahaya. Itulah yang boleh membuatkan seseorang tu hilang pertimbangan. Allah Akbar. So untuk kali ni aku rasa satu video penerangan lah, supaya kita faham dengan lebih jelas permasalahan yang berlaku antara Kak Haji dan keluarga, dan siapa ustaz yang cuba membantu ni. Adakah dia ni betul-betul ustaz atau dia ni siapa? So ini persoalan dia. Sebab kenapa jadi macam ni pun kita tak tahu guys. Dan okay guys, aku rasa mungkin video kali ni sampai kat sini saja. Yang mana yang tonton video ni, jom kita sama-sama doakan yang baik-baik untuk keluarga Kak Haji dan juga adik-beradik dia, terutama sekali pada anak-anak dia guys. Semoga semua ni akan berbaik balik lah. Semoga siapa yang salah ni akan dapat diadili dengan sebaik mungkin. Yes, thank you guys mana dah tonton pada awal sampai habis. Aku ucapkan jutaan terima kasih sebab korang dah tengok dan support channel ni. Mana yang belum subscribe dulu, tekan sekali butang notification, and please share video ni dengan kawan-kawan korang. So sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.